Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk bab 6 elektrokimia ni, hari ni kan cikgu suruh awak buat muka surat 1 modul awak cikgu bagi tu. Jadi kita sama-sama baca jawapan dia. Jadi seperti biasa modul ni dia sebagai nota dan boleh rujuk kepada buku teks. Kalau rujuk buku teks boleh jawab. Sambil-sambil itu kira macam awak baca lah. Pada masa yang sama. Jadi kita lihat 6.1. 6.1. Sel elektronik ni. Jadi elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena sini kita dapat tengok jawapan dia antara fenomena elektrik dengan kimia. Jadi jawab lah, fenomena elektrik dengan kimia. Terdapat dua jenis sel elektrokimia, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Ada dua sel elektrolitik dan sel kimia. Jadi kita lihat. Bagi sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit. Ini jawapan dia, suatu elektrolit. Jadi awak pun jawab lah, melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia. Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia. Melalui proses elektrolisis. Ini tajuk kita hari ini. Proses elektrolisis. Manakala sel kimia pula bermaksud sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Awak menjawab arus elektrik. Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia. Tenaga elektrik ditukar kepada tenaga kimia. Itu kita panggil sel kimia. Elektrik, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Jadi kita fokus kepada elektrolisis pula. Ni hak penting, macam cikgu kata tadi, istilah-istilah pun ada kat sini ni. Elektrolisis ialah proses penguraian sebatian dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Apa maksud leburan dan apa maksud aqueous? Jadi leburan ialah leburan ni biasanya cecair dia bercampur dengan pepejal. Sebagai contoh, air batu. Air batu pepejal. Tak, betul, air batu pepejal. Tapi bila kita biarkan lebih kurang 10 minit, dia cair ke tak? Dia akan cair. Tapi pada masa dia cair tu, ada lagi ketulan-ketulan air batu yang masih belum cair. Jadi dalam keadaan tersebut, ada pepejal, ada cecair, kita panggil leburan. Manakala aqueous, cecair. Semua cair dah. Kalau air batu tak ada pepejal, air batu tu cair belaka, itu kita panggil aqueous.
Okey, boleh faham eh? Okey, jadi elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan ataupun akuas kepada unsur juzuknya. Okey, kepada unsur juzuknya. Okey, kepada kepada unsur juzuknya apabila elektrik. Okey, apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan. Leburan tu apa tadi? Iaitu ada pepejal, ada cecair ataupun aqueous. Aqueous tu semua cecair. Okey, kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Jadi dalam bab ini elektrolisis awak mesti kena tahu. Wajib kena tahu hak mana anode, hak mana kathod, hak mana elektrolit. Okey. Jadi pas sumber elektrik pun kita kena tahu positif dengan negatif. Okey. Jadi biasanya bateri, okey, bateri disimbolkan dengan panjang pendek, panjang pendek. Okey, kalau gini ada 2 biji bateri sel kering. Okey. Yang mana positif, yang mana negatif? Okey. Panjang positif. Okey, pendek negatif. Okey. Jadi okey, panjang positif, pendek negatif. Panjang positif. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, dekat ni, okey, ni satu bateri, ni bateri yang lain, 2 bateri. Jadi sebelah sini yang panjang positif, sebelah sini pendek negatif. Okey, jadi ada 2 bateri, 1 bateri, 2 bateri. Okey. Jadi sebelum tu kita lihat dulu apa maksud ni. Kita buat ni dulu. Apa maksud sumber elektrik? Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, sumber elektrik bateri untuk menghasilkan, okey, bateri untuk menghasilkan sumber elektrik tu bateri untuk menghasilkan elektrik. Untuk menghasilkan arus elektrik. Okey, manakala anode elektrod. Okey, anode elektrod yang bersambung. Okey, anode tu ni kita panggil elektrod. Elektrod. Okey, ni elektrod karbon. Dia dibuat daripada karbon. Jadi anode elektrod pada terminal, kita tengok ni anode. Okey, ni anode disambung sebelah mana tu? Positif. Jadi terminal positif. Ingat yang bersambung dengan terminal positif kita panggil anode. Kathod pula terminal negatif. Okey. Jadi yang bersambung di sebelah negatif bateri kita panggil dia kathod. Elektrod kathod. Okey, jadi elektrolit ni cecair yang elektrolit ni adalah cecair yang kita guna. Okey, elektrolit mengandungi ion bercah positif. Okey, ion positif dan ion negatif. Okey, yang mana ion bercah positif ni kita panggil dia sebagai apa? Okey, ion bercah positif kita panggil dia cation.
Okey. Ion yang bercas negatif kita panggil anion. Ingat elektrolit, ion yang bercas positif kation, ion yang bercas negatif kita panggil anion. Biasanya kita sebut anion, ni cation. Okey, serupa dia. Okey. Jadi kita isi gambar rajah ni berpandukan sebiji berpandu buku teks awak tu. Okey. Jadi kita boleh lihat ini elektrod karbon. Okey, nama umum dia elektrod karbon. Okey, dia diperbuat daripada karbon. Okey. Dan bila dia bersambung kepada bateri sebelah positif, kita panggil anion ataupun anion. Kita panggil anode. Kita panggil anode. Okey. Manakala elektrod karbon yang disambung di sebelah terminal negatif, kita panggil kathod. Okey. Seterusnya, ini tabung uji lah. Okey, ini tabung uji. Okey. Dan ini air suling. Ini kita ikut yang buku teks. Air suling dicampur dengan asid hidroklorik. Cair. Okey, ini yang kita panggil sebagai elektrolit. Okey, jadi kita boleh isi kat sini. Okey, apa tadi yang bercas, ion-ion yang bercas negatif kita panggil anion ataupun anion. Ion yang bercas positif kita panggil cation ataupun cation. Okey. Dan cair yang berada ni kita panggil elektrolit. Okey. Jadi itu adalah basic kepada elektrolisis. Jadi elektrolit dan bukan elektrolit kita boleh tengok contoh elektrolit. Okey, biasanya elektrolit ni dia ada ion-ion yang bergerak bebas lah. Okey, jadi kita lihat awak boleh ambil di sini. Okey, elektrolit leburan. Okey, elektrolit contoh dia leburan plumbum 2 bromida. Ini kena hafal lah. Okey, lagi leburan natrium klorida. Okey, larutan natrium hidroksida. Okey, dan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, manakala contoh bukan elektrolit, yang ni kalau kita guna yang bukan elektrolit, elektrolisis kita tak akan jadi. Sebab dia tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Okey, tiada ion. Ni penting ni ayat ni bila nak periksa. Tiada ion-ion yang bergerak bebas. Okey, manakala elektrolit ni terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Okey, jadi contoh bukan elektrolit awak boleh boleh isilah. Contoh naftalena. Okey, naftalena. Okey, asetamida. Ni kena hafal lah yang ni. Kalau ada soalan tanya.
larutan glukosa, larutan gula pun tidak ada air yang bergerak bebas. Okey, etanol. Biasanya kita nak tahu mari mana dia ada ke tidak ada air yang bergerak bebas bila kita tengok larutan tersebut. Okey, kita tengok biasanya ada natrium hidroksida, ada dua gini, natrium hidroksida. Bila ada dua gini, salah satu ni mewakili ion. Okey, biasanya di depan ni ion positif, yang belakang ni ion negatif. Biasanya. Jadi contoh ni naftalena, tak ada lagi. Jadi bukan elektrolit. Okay, jadi itu saja untuk menjawab soalan muka surat 1. Harap pelajar-pelajar semua faham. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.